Sultan Pahang gesa kerajaan cepatkan projek tebatan banjir. Sayap Bersekutu Bersatu tegaskan tidak membuat spekulasi berkaitan kes konsesi pasir. PAS Perak tuduh konspirasi antara Zahid dan Anwar bunuh demokrasi. Perdana Menteri tegaskan Malaysia pertahan kebebasan Laut China Selatan. Saifuddin dakwa ahli GISB masih amal ajaran Al-Arkam. Ahli GISB yakin Syekh Suhaimi adalah Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Kurangkan retorik, cepatkan proses tebatan banjir. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menitahkan agar kerajaan mempercepat projek tebatan banjir. Titah baginda, cuaca sekarang tidak menentu dan banjir secara tiba-tiba boleh berlaku. Dalam pada itu, baginda berharap kerja-kerja mendalamkan Sungai Semantan dapat dibuat agar mengurangkan risiko berlaku limpahan air apabila musim hujan. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menyantuni mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan Temerloh hari ini. Al-Sultan Abdullah sempat menasihati mangsa banjir agar mematuhi segala peraturan di PPS dan sebelum itu baginda sempat menziarahi mangsa banjir di Sekolah Menengah SK di Sebakti. Terdahulu sebanyak 8 projek tebatan banjir akan dilaksanakan di beberapa lokasi bagi mengatasi masalah banjir yang berlaku saban tahun, kata Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pada Disember tahun lalu. Sayap Bersatu Bersekutu tidak mahu mana-mana pihak membuat spekulasi susulan pendedahan penemuan rasuah jutaan ringgit melibatkan Pemerbadanan Menteri Besar Selangor MBI baru-baru ini. Menurut Naib Ketua Bersekutu Datuk Seri Sanjeevan, sehingga hari ini SPRM tidak pernah menyebut nama pemimpin tersebut dan tidak adil bagi mana-mana pihak untuk terus membuat tuduhan tanpa bukti. Terdahulu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan pihaknya telah menggeledah safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemui sejumlah mata wang asing berjumlah kira-kira 5 juta ringgit berkaitan konsesi perlombongan pasir. Dalam pada itu, Ketua Sayap Bersekutu Dr. Chong Fat Ful juga memohon supaya semua pihak tidak terburu-buru dalam isu yang sama, sebaliknya menunggu pihak berwajib membuat sebarang kenyataan. Beliau juga memberitahu untuk tidak menjadikan isu itu sebagai salah satu pendakwaan politik agenda tertentu. Selain pendedahan tentang safe house dengan penemuan 5 juta ringgit, SPRM turut menggeledah 2 lagi premis, satunya pejabat dan menemui RM243,000 dan mata wang lebih kurang RM78,000. Pengakuan Syamsul Iskandar Mat Akin pada malam keputusan PRU ke-15 di Bagan Datuk sebagai detik kematian demokrasi. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria menzahirkan rasa terkejut dengan pengakuan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri itu. Katanya dalam satu kenyataan, tindakan Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kiraan semula tidak dibuat dalam keadaan pertikaian yang sangat munasabah adalah membunuh semangat demokrasi. Tambah Razman, kenyataan Syamsul Iskandar itu secara jelas menunjukkan wujud konspirasi di antara PH dan UMNO yang dipimpin Ahmad Zahid Hamidi. Katanya ia juga menyanggah amalan demokrasi dalam pilihan raya. Terdahulu Malaysia kini melaporkan bagaimana Syamsul Iskandar mengakui bahawa Datuk Seri Anwar menghubunginya pada jam 2 pagi untuk mengucapkan tahniah atas pembabitannya sebagai calon PH di Bagan Datuk.
Untuk rekod dalam PRU yang berlangsung pada 19 November 2022, Syamsul Iskandar dibawa dari Melaka untuk bertanding mencabar Ahmad Zahid di Bagan Datuk. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia mempertahankan kebebasan Laut China Selatan mengikut Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982. Bagaimanapun, beliau berkata Malaysia tidak pernah menutup ruang perbincangan dengan mana-mana negara berhubung perkara itu. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengenai strategi Malaysia untuk memanfaatkan saluran diplomasi sebagai pengerusi ASEAN 2025 dalam menyelesaikan isu tuntutan bertindih di Laut China Selatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia juga akan terus menegur dan membantah sekiranya perairan negara digunakan sebagai laluan tanpa izin. Perdana Menteri berkata kerajaan tidak bersetuju apabila masalah berkaitan sempadan negara dikaitkan dengan satu negara sahaja seperti China, memandangkan isu yang sama turut dihadapi antara Malaysia dan negara jiran yang lain. Sementara itu, mengenai kepengerusian ASEAN 2025, Datuk Seri Anwar berkata buat pertama kalinya ia akan melibatkan persidangan 10 negara anggota bersama Majlis Kerjasama Teluk GCC yang melibatkan Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Oman serta China. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan ahli GISB masih mengamalkan ajaran Al-Arkam yang diisytiharkan sesat sebelum ini. Menurutnya, penafian mengatakan ahli GISB tidak mengamalkan ajaran sesat itu hanya kenyataan pihak luar. Pihaknya hanya bercakap berasaskan kepada butiran dan dapatan siasatan. Beliau berkata demikian semasa sesi penerangan Menteri Bawah Peraturan Mesyuarat 14-1-I mengenai perkembangan dan tindakan di peringkat Kementerian Dalam Negeri berkaitan isu GISB. Sementara itu, Saifuddin menegaskan tiada motif politik oleh kerajaan dalam mengendalikan kes GISB. Katanya isu GISB adalah jenayah yang dilakukan terhadap kanak-kanak. Dewan Rakyat hari ini dimaklumkan siasatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membawa kepada terbongkarnya pelbagai maklumat hasil pengalaman individu yang dikaitkan dengan Global Ikhwan Services and Business Holdings Sdn Bhd GISBH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata, rata-rata ahli GISBH yakin bahawa pengasas ajaran aurat Muhammadiyah Syekh Suhaimi adalah Imam Mahdi. Menurut Muhammad Naim, antara fahaman yang dipegang mereka termasuklah meyakini pengasas kumpulan tersebut Asy'ari Muhammad atau nama sebenarnya Asari Muhammad merupakan pemuda Bani Tamim yang akan menyelamatkan dunia. Mereka percaya Asy'ari yang meninggal dunia pada 13 Mei 2010 akan muncul semula sebagai pembantu Syekh Suhaimi yang ketika itu diangkat sebagai Imam Mahdi. Kata Muhammad Naim, ahli-ahli GISBH terbabit juga turut meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Asy'ari ketika menjawab soalan munkar dan nakir. Jemaah juga katanya kini didoktrin untuk memohon keberkatan kepada pemimpin semasa seperti ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam syarikat tersebut. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.